dengan kita dalam minggu depan. Dan sebelah kiri saya ini adalah Tuan Syekh, yang kemudian Tuan Syekh Muhammad Fawaz bin Datuk Syekh Abdullah. Di malam hari kita baru, dan yang sebelah lagi tak perlu saya kenal, tuan-tuan dah sangat arif lah, hampir 8 tahun dia bersama dengan kita, dan malam ini bersama sekali lagi Tuan Syekh sama. Jadi saya tak berhasrat nak menyampaikan. Dia kata Tuan Syekh kita baru biarlah tuan tubuh kalau dia berhasrat nak menyampaikan kepada kita, sebab kata orang tua tak kenal masakan tak cinta. Kalau kita mengenal mengalir dekat, mudahlah kita akan menerima ilmu, insyaAllah tuan. Jadi Tuan Syekh akan memulakan Saya kepada Tuan Syekh selaku moderator dan juga panel. Dan untuk malaman saya dan Tuan Syekh, biasa kami berdua orang besar. Saya jadi moderator, Tuan Syekh menjadi ahli panel. Baik, jadi saya sahut kepada Tuan Syekh untuk memulakan forum Al-Ihwal Islam kita pada malam ini dengan tajuk Iktibar, Isra dan Mi'raj. Dipersilakan. Tidak. Akan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ملء المعلم وعدد المعلم وزنة المعلم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Seluruhnya terima kasih kepada bumi kita sebagai pengacara majlis dan seluruhnya yang diraihkan, yaitu Timbalan Pegawai Agama Daerah yang baru, yaitu Tuan Syekh Fawaz bin Datuk Syekh Abdullah, yaitu anak Datuk Timbalan Mufti Negeri Kedah kita sekarang. Jadi saya mengeluhkanlah kedatangan Tuan Syekh, walaupun hari ini baru dah sampai. Minggu lepas masuk sehari, minggu ni sehari, untung dia. Dia kerja sehari, minggu untung. Dah lawak ya, anaknya dah ada bersalin. Jadi di sana ada resah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tidak lupakan juga kepada yang Datuk Imam, pegawai masjid, adik tuan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian. Sesungguhnya pada malam ini kita merayakan suatu peristiwa yang sangat besar dalam lipatan sejarah Islam. Tidak lain dan tidak bukan ialah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra ialah berjalan dan Mi'raj ialah naik ke langit. Itu dinamakan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam surah Isra ayat yang pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam
daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang mana tempatnya itu diberkati untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dikatakan bahawa yang berada di Masjidil Aqsa tersebut, di Masjidil Aqsa dikatakan lebih kurang 10.000 para nabi yang dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. 10.000. Ramai ke sikit? Ramai 10.000. Nah, 10.000. Dan jumlah keseluruhan para nabi ialah berjumlah 124.000. Nah, jumlah keseluruhan para nabi 124.000, tetapi yang dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa sahaja dikatakan berjumlah 10.000 orang para nabi. Dan di antara Masjidil Haram dengan iaitu makam Nabi Allah Ibrahim, ada 90 para nabi yang disimpan di situ. Maknanya ramai di sekitar Masjidil Haram dan juga di Masjidil Aqsa saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita peristiwa yang sangat hebat itu berlaku kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ni insya-Allah saya sebagai moderator dan juga sebagai independen. Patutnya nak buat 3 orang lah, seperti mana yang dikatakan oleh pengacara kita tadi ni. Tetapi Tuan Syekh mohon maaf tidak dapat hadir kerana malam ni ada juga sambutan sambutan Isra Mi'raj peringkat Kedah yang diadakan di Masjid Al-Hasanah, Taman Wira Panggung di Al-Ustaz. Jadi tinggal kami berdua, tu pun dia main masuk. Kalau dia tak masuk, saya seorang juga. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah SWT sekalian, tadi kita jadi makmum duduk belakang dia pun semangat lah. Dia pun jadi imam pun semangat. Kalau saya slow ya, saya slow ya, dia main semangat. Alhamdulillah, insya-Allah dia bawa suatu perubahan yang sangat besar insya-Allah suatu hari nanti di daerah yang kami ini. Dan inilah program sulung beliau bersama-sama dengan seluruh masyarakat, lebih-lebih lagi di kawasan Qaryah Ayanda Tuan Imam. Jadi inilah program sulung, dan insya-Allah pada hari Ahad saya akan berangkat pulang. Berangkat pulang. Hari Sabtu angkat barang, hari Ahad dah tempah dah lori dan untuk roro dan sebagainya. Hari Ahad baru boleh keluar. Sebab apa? Banyak lagi tak siap. Ada berapa 2 minggu pun tak siap lagi barang. Pasal kan buat raja ni Allah tak mana nak susun sikit Allah Akbar. Kalau jenis kutik semua tuang tubuh dalam tong sampah senang Ni nak kena pilih satu hak mana nak ambil hak mana. Tu pun tinggal kat Tuan Syekh pun tak tahu dah berapa banyak tak tahu lah dia masuk nanti tengok dia saya nak tinggal apa kat dia tak tahu. Nanti dia masuk rumah saya insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat yang dirahmati Allah, insya-Allah saya mohon pencerahan daripada al-fadhil kita iaitu Tuan Syekh Fawaz bin Datuk Syekh Abdullah mengenai peristiwa Isra dan juga Mi'raj, lebih-lebih lagi apakah sebab-sebabnya sehingga berlakunya peristiwa tersebut. Fala tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fima baqiya min hayatina wa taqabbal a'malana ma fa'alna fi dunya waj'alna minan najihin wal faizina wal mumtazina fil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma amin. Terima kasih kepada saudara kekanda saya, Saudara Fadilah Tuan Syekh Muhammad Usama bin Abdul Talib
mantan Timbalan Pegawai Agama Daerah Langkawi, yang saya hormati Cikgu Umi selaku pengacara majlis kita pada malam ini, yang saya hormati Ayahanda Pak Suman, Tuan Imam, barisan pegawai masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, asatizah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan keizinan kepada kita untuk kita bertemu pada malam yang berbahagia ini, yang mana kalau dikatakan oleh Saudara Fadilah kekanda saya Tuan Syekh Usama, kalau saya tak mai pakai dia seorang. Tuan-tuan nak tahu tak, ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya saya silap beli tiket ferry. Saya ingat esok Raja mai juga. Tengok dalam grup pejabat, Sisi kata hari Khamis cuti. Aku beli dah kena mai juga. Tuan-tuan, tu kata aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang pada kamu tengah berjalan, kamu terjumpa riyadul jannah, taman-taman syurga, kata Nabi, maka farta'u, berhentilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga tersebut? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majalisul ilmi, iaitu majlis ilmu. Tuan-tuan dan juga puan-puan di Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kesempatan Allah berikan kepada kita dapat kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandakan pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul jamaati afdal min salati fardhi bi 27 darajah," kata Nabi, atau kama qala. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat jemaah ini adalah lebih afdal, lebih baik berbanding dengan dia seorang-seorang dia sembahyang dengan 27 kali ganda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata 29, ada yang kata 27, ada kata yang lain-lain juga sebagainya. Nak bagi tahu dekat kita bahwasanya kalau kita sembahyang berjemaah ini, kata Nabi, pahalanya berganda. Dan inilah kaitannya dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj yang dikatakan i'tibar dalam peristiwa tersebut ni, tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 1, yang mana kekanda saya kata dah tadi ini, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Sadaqallahul azim. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, Allah mulakan dengan muqaddimah ayat surah Al-Isra tersebut dengan subhanallah, dengan kalimah subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah, alladzi yang telah asra bi'abdihi, menjalankan bi'abdihi, yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada waktu malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh kita faham dekat sini ni, tuan-tuan, seorang ulama yang terkenal tafsir, iaitulah Syekh Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam karangan tafsir Al-Munir, dia berkata, "Subhanalladzi asra bi'abdihi," yang ni Allah nak habaq dekat kita, asra membawa maksud sara bilaili khassah, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Allah ta'yin dah, Allah tetap dah perjalanan Isra dan juga Mi'raj ini berlaku pada waktu malam, kata apa ada ulama tafsir tersebut. Wa kana dhalika qabla hijrah bi sanatin, dan kata dalam kitab tafsir Al-Munir bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam sebelum berlakunya peristiwa hijrah ke kota Makkah, kota Madinah Al-Munawwarah.
Katanya lagi bahawasanya hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini Allah pilih tempatnya apabila Allah jalankan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah pilih tempat Masjidil Aqsa ini adalah dikatakan bahawasanya annahu majma' arwahil al-anbiya wa rasul, kata ulama tersebut. Dia kata bahawasanya tempat tersebutlah yang Allah pilih Masjidil Aqsa itu adalah tempat berhimpunnya tempat segala nabi-nabi dan juga rasul, seperti mana yang Tuan Syekh Usamah kata tadi ni tuan-tuan ni. Di situlah juga kata ulama bahawasanya makan nuzulul wahyu, tempat di mana Masjidil Aqsa sana itu adalah tempat diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan juga para rasul ketika itu. Dan di situlah juga fasyarrafahallahu bi ziyaratihi, kata ulama, Allah mentakrimkan, Allah memuliakan sesiapa yang mampu untuk sampai ke Masjidil Aqsa ni tuan-tuan ni. Di sini kita beritahu bahawasanya bukan saja Allah pilih tempat tersebut tuan-tuan. Nah, Allah boleh pilih tempat masjid kita, tak ada masalah. Daripada Mekah Mukarramah Allah jalankan Nabi naik burak mai pada masjid kita, Masjid Aisyah, tak ada masalah. Allah Maha berkuasa, tapi Allah pilih tempat-tempat yang tertentu nak habaq bahawasanya ini adalah tempat yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katalah hadisnya, la tashuddu ar-rihalu illa thalathati masajid. Janganlah kamu berpayah-payah, janganlah kamu bersusah-susah untuk melakukan ziarah kecuali pada 3 masjid, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya adalah Masjidil Haram di Mekah Mukarramah. Yang keduanya adalah masjidi, kata Nabi, masjid aku di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiganya kata Nabi, janganlah kamu susah-susah, payah-payah rupi melancong juga sebagainya. 3 masjid yang ketiganya adalah Masjidil Aqsa di Palestin sana ni tuan-tuan. Allah pilihlah tuan-tuan masjid-masjid ini, dan hikmahnya Allah perhimpunkan para ulama, para anbiya, para rasul pada ketika itu dan mengimamkan segalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Timbul persoalan dekat sini, minta maaf kanda. Timbul persoalan bahawasanya ada orang yang bertikai. Depa bertikai bahawasanya jarak di antara Masjidil Haram di Mekah nak pergi ke sana tu, Masjidil Aqsa ni, makan masa yang begitu lama. Ada kata paling cepat naik unta 40 hari 40 malam baru sampai. Ada yang kata lah tuan-tuan, ulama-ulama dahulu dalam kitab sirah juga sebagainya. Tetapi Nabi SAW dijalankan pada 1 malam sahaja. Ada orang bertikai, betulkah Nabi ini dia pi jasad dia ke, dia pi roh dia ke, dia pi sebagainya ke, dan juga sebagainya. Ulama jawab dalam soalan tersebut bahawasanya kitab tafsir Al-Munir bahawasanya bi'abdihi, kalimah bi'abdihi ini Allah nak takkidkan, Allah nak habaq pada kita yang jalan tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, roh dan juga jasad Nabi jalan sekali ini tuan-tuan ni. Tak ada kata Allah cabut roh Nabi, Allah jalankan roh Nabi ini menuju ke Masjid Aqsa, Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Allah patah balik mai ke Mekah, Allah buat masuk balik roh Nabi dan jasad Nabi, tak ada. Tuan-tuan, yang mana Allah kata bi'abdihi, Allah jalankan hambanya roh dan juga jasad ini sekali, lailan minal aqsa minal masjidil haram linuriyahu min ayatina, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk aku memperlihatkan min ayatina, tanda-tanda kekuasaan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa tuan-tuan? Linuriyahu, kami memperlihatkan. Domirnya adalah nahnu. Nahnu ni apa dia? Kami, tuan-tuan. Pak siapa nak mak kata kami ni? Allah ni ramai ke tak? Tak. Yang tu adalah sirah dalam bahasa Arab bahawasanya nak mak kalau guna kalimah nahnu, guna kalimah kami, nak mak adalah orang tu begitu-begitu besar, tuan-tuan. Azimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah guna kalimah linuriyahu min ayatina, kami jalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tunjuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang begitu banyak dan juga banyak pada Nabi Muhammad tuan-tuan. Dalam sirah An-Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Ikram Dia Al-Umari juga ada sebut perkara yang sama. Dalam kitab Jawi kita yang lama Kifayatul Muhtaj tuan-tuan, dalam membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj juga memperlihatkan perkara yang sama tuan-tuan.
Allah tunjuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah datangkan Buraq pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraq ni lagu mana rupanya? Dia tak besar dengan kuda, tak kecil pada keldai kurang. Duduk tengah-tengah tu tuan-tuan tu. Rupa lagu mana tak tahu. Tuan-tuan. Cerita kalau kita Kifayatul Muhtaj, dia ada sepasang kaki, sepasang macam orang kata baral kita ni. Macam nak kata keldai tak keldai, kuda tak kuda ni tuan-tuan. Jibril datang bersama dengan Buraq. Jibril suruh Nabi duduk atas Buraq. Nabi jalankan dengan Buraq tersebut. Dan Buraq tersebut dikatakan bahawasanya kita dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dia kata apabila Buraq tersebut melalui bukit-bukit yang begitu tinggi ni tuan-tuan ni, Nabi ni dia tak akan rasa naik turun, naik turun, naik turun. Dah. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada sebut mengatakan bahawasanya apabila tibanya bukit biasalah kita tengok ada dongai dulu tuan-tuan. Kaki Buraq tersebut akan menjadi pendek, belakangnya akan tu jadi panjang tuan-tuan. Macam dengan bersedih lah tuan-tuan ni. Sabar dah cukup main tuan-tuan tu. Lompak lubang apa semua tak rasa. Tuan-tuan, macam tu juga dalam kitab Kifayatul Muhtaj dia sebut sebagian rupa bahawasanya lalu kawasan yang berbukit, kaki depan panjang, kaki depan pendek, kaki depan panjang. Turun bukit, kaki depan pula panjang, kaki belakang jadi pendek balik. Nak habaq bahawasanya dalam perjalanan tersebut Allah layan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi singgah 3 tempat ni tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Isra' adalah perjalanan malam. Mi'raj naik angkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Nabi singgah 3 tempat. Jibril kata dekat Nabi, "Wahai Muhammad, turunlah engkau ke sembahyang dulu 2 rakaat." Tempat yang pertama Nabi berhenti adalah Tayyibah ataupun Tabah. Dalam kitab ada sebut lagu tu tuan-tuan. Nabi pun turun. Bila Nabi turun, Nabi pun sembahyang. Dia ikut cakap Jibril alaihissalam. Habis dah sembahyang apa semua, Nabi pun naik balik ke Buraq. Nabi duduk balik atas Buraq. Jibril tanya Nabi, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apakah tempat itu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak tahu." Apa yang beritahu pada Jibril? Itulah Tayyibah, yang akan sebagai Madinah Al-Munawwarah, yang bahawasanya kamu akan berhijrah tidak lama lagi. Jibril tahu dah, habaq dah, hin dah. Tuan-tuan, dia habaq dah dekat Nabi bahawasanya wahai Muhammad, hang akan berhijrah pada kota Mekah ke kota Madinah, dinamakan sebagai Tayyibah. Tuan-tuan, nama Madinah ni banyak tuan-tuan. Banyak nama dia. Ada katakan sebagai Tayyibah, ada sebagai Tabah, ada sebagai Darul Iman, ada katakan sebagai Darul Hijrah dan juga sebagainya. Banyak tuan-tuan nama-nama Madinah Al-Munawwarah. Bukan setakat Madinah Munawwarah saja, dah Taibah juga sebagai nama sebagai Madinah Al-Munawwarah. Nabi berhenti, Nabi sembahyang, Nabi naik balik Buraq, Nabi pergi session yang kedua, Nabi turun, Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi naik balik. Bila naik balik, Jibril tanya soalan yang sama, "Wahai Muhammad, hantau tak tempat ni nama dia apa dia?" Nabi kata, "Aku tak tahu." Maka Jibril kata, "Inilah tempat yang katakan sebagai Nabi, tempat apa dia? Nabi Musa alaihissalam ni tuan-tuan." Nabi jalan lagi bersama dengan Buraq, berhenti tempat yang ketiga. Ringkas-ringkas lah tuan-tuan. Dalam kitab apa dia mendalam lagi lah. Dalam tempat yang ketiga tersebut, Nabi berhenti, Nabi turun, Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi naik balik. Jibril tanya dekat Nabi, "Tahu tak tempat ni nama dia apa dia?" Nabi tak tahu. Maka Jibril kata, "Inilah wahai Muhammad, tempat Nabi Musa alaihissalam ni tuan-tuan. Tempat Nabi Isa alaihissalam ni tuan-tuan." Berhenti 3 tempat tersebut. Lepas kata berhenti 3 tempat tersebut, nak sampai dekat Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan ada jin duduk ligan Nabi Muhammad ni tuan-tuan. Tu, dalam agama kita jin, syaitan, iblis, tuan-tuan. Dalam masyarakat kita ni hantu raya, hantu pocong, hantu macam-macam hantu, sampai nak pening dia pun. Tuan-tuan, dah dalam agama kita tak ada hantu-hantu ni tuan-tuan. Ada jin, ada iblis, ada syaitan. Depa ni nak kacau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia apa dia? Ifrit ni duk ikut belakang Nabi, nak kacau Nabi ni tuan-tuan ni, nak menggagalkan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Ni duk ligang belakang Nabi ni tuan-tuan ni. Bayangkan kalau kita lah tuan-tuan, duk lalu-lalu depan tu, tiba-tiba belakang kita ni tuan-tuan ada jin ligang, kok-kok lah kita boleh nampak jin tuan-tuan ni.
Kan, pokok lah lihat doa orang kereta ke apa, tiba-tiba tu dia lampu jin di belakang kita kan, tuan-tuan. Berderah kita tak tahu nak kata. Nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Tuan-tuan, Jibril ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu doa. Nabi kata, Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, maukah aku ajarkan kepada kamu satu doa? Bila kamu doa ini, kamu amalkan doa ini, dia akan terpadam, dia akan lenyap, dia akan hapus juga sebagainya. Tuan-tuan, dalam kitab Kifatul Muhtaj ada sebut bahawasanya, tuan-tuan, mana dia hari? Main nak abang lagi. Dia jumpa Jibril alaihissalam ajak pada Nabi doa tersebut, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatihi tammah allati la yujawizuhunna wa la fajir min syarri ma yunazzil minas samai wa ma yu'riju fiha min syarri ma dhara fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Doa panjang tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan nak main jumpa saya bagi tuan-tuan, tak ada pengarah apa, free tuan-tuan ni. Yang ni kata Jibril alaihissalam, kalau hang buat amal wahai Muhammad, ni segala hasutan yang duk kacau-kacau kita apa semua tu akan terlenyap dengan sendirinya. Yakinlah tuan-tuan ni. Ni yang Jibril rajak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biwajhillahil karim, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia. Wajah Allah lagu mana tuan-tuan? Serah pada Allah. Jangan kata Allah ada muka macam kita, ada, itu bukan dia. Tuan-tuan oi, aku berlindung dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha mulia. Segala perkara yang tak elok ni, fitan al-lain, fitnah-fitnah pada waktu malam, fitnah-fitnah pada waktu siang ini, aku minta pada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan, dilindungi juga sebagainya. Doa inilah yang diajar oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan. Lepas Nabi baca doa tersebut, sumpah ifrit tuan-tuan oi. Kita pun lagu tu lah juga. Bukan setakat peristiwa Isra dan Mi'raj ni nak cerita hidup Nabi, perjalanan Nabi, dah. I'tibar yang boleh kita hafal dekat sini ni, tuan-tuan. Hikmahnya Allah tunjuk setiap inci pergerakan Nabi tu untuk kita yang hidup pada hari ini ni. Ulama kata sedemikian karang kitab dan juga sebagainya. Jibril ajar doa dekat Nabi dan juga sebagainya. Maka kita lah pula, tuan-tuan, balik buat amal, tuan-tuan ni. Doa yang Jibril ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mudah-mudahan kita ni, tuan-tuan, akan lindungi pada jin-jin, iblis, syaitan yang duk hasut kita buat perkara yang tak elok tu, tuan-tuan. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh efek, tuan-tuan. Bila sungguh efek, Nabi teruskan perjalanan lagi ni, tuan-tuan. Nabi nampak macam-macam. Ada Allah tunjuk hantu pala jadi balik, hantu pala jadi balik, hantu pala jadi balik. Ada yang Nabi nampak satu tempat tersebut, Nabi hidup satu baungan, bau yang begitu harum, begitu wangi, tuan-tuan. Jibril dia tanya dekat Nabi, wahai Muhammad, tahu tak wangi ni wangi apa dia? Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, inilah wangian masyitah. Dia kata masyitah ni pada zaman Fir'aun dulu ni, dia diseksa oleh Fir'aun. Bila kata masyitah ni, kalau kekanda tolong tegak no kanda kalau saya silap. Masyitah ni, tuan-tuan, yang duk sikat rambut anak Fir'aun tu, tuan-tuan. Bila kata sikat tu jatuh, masyitah kata apa? Bismillah ta'sal Fir'aun. Dengan nama Allah akan binasalah Fir'aun. Anak Fir'aun tu, dia dengar lagu tu, dia tak kata dekat masyitah, wahai masyitah, adakah Tuhan selain pada bapa aku? Tuan-tuan, masyitah mengaku bahawasanya Tuhan bukannya Fir'aun, tuan-tuan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ta'sal Fir'aun, kata masyitah ni, tuan-tuan. Diseksa masyitah dan juga sebagainya, dilemparkan ke dalam api yang begitu dahsyat, tuan-tuan. Ahli keluarga dia ni, mula dengan seorang, mula dengan suami, lah kali anak dia. Tadi nak cakap masa lagi menyusu, tuan-tuan. Dalam kitab Kifatul Muhtaj ada sebut, tuan-tuan, anak masyitah yang masih lagi menyusu ni, tuan-tuan, ni Fir'aun angkat lagu tu, nak hampak masuk dalam api ni. Lah kali Fir'aun kata apa? Wahai masyitah, mengaku aku sebagai Tuhan. Masyitah kata tidak. Tuan-tuan, dilemparkan anak tersebut dalam api. Sebelum lemparkan, anak yang menyusu tu kata dekat masyitah, kata kat mak dia,
Tak apalah wahai ibuku. Dia kata lagu tu, jangan takut, jangan sedih. Tuan-tuan, kalau kita lah tuan-tuan main dengan anak-anak, pergi tuan-tuan ni. Anak kena cantik dengan cikgu pun masuk mahkamah lah ni, jangan buat main. Tuan-tuan, ni dah masyarakat tu, anak yang tak cakap apa, masih nyusu badan, dilempak lagu tu, tetap akidahnya bahawasanya Tuhan aku Allah Subhanahu wa taala lah kali masyarakat diseksa, haruman wangi yang masyarakat dapat ni tuan-tuan. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj Allah tunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang sangat ke kandang? Nak berhenti dah kau? Tak apa. Nak sampai dah? Nak sampai dah. Tu lah kata bila beli mikrofon ni dia hilang tuan-tuan ni. Tuan-tuan, bila jadi lagu tu tuan-tuan, Allah tunjukkan perkara yang begitu banyak tuan-tuan. Satu peristiwa bila kita ambil ni tuan-tuan, peristiwa yang paling agung adalah sembahyang. Tak dapat nafi tuan-tuan. Dalam peristiwa tersebut Allah tunjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang satu puak yang hantuk kepala dia pecah jadi balik elok, hantuk balik pecah jadi balik elok, hantuk balik pecah. Tuan-tuan, Jibril kata dekat Nabi, hantar dak depa ni pada dia, wahai Muhammad, aku tak tahu, beritahu pada aku wahai Jibril. Maka Jibril pun kata, wahai Muhammad, inilah mereka yang berat sangat kepala depa ni nak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan jadi lagu tu tuan-tuan. Sembahyang kena bagi jaga ni tuan-tuan. Sampai dekat Masjidil Aqsa, Nabi tambat dekat burak tersebut satu tiang ni tuan-tuan, tempat di mana Nabi-Nabi bila sampai dekat itu dia tambat juga tunggangan mereka dekat situ. Nabi datangkan dengan 3 pilihan. Yang pertamanya adalah ayak, yang keduanya ada madu, yang pertamanya madu nama. Yang keduanya adalah orang kata apa? Susu. Yang ketiganya adalah arak tuan-tuan. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah dia kata ada 2. Yang pertamanya adalah susu, yang keduanya adalah arak tuan-tuan. Madu tak ada. Tuan-tuan, Nabi pilih susu tuan-tuan. Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau hang pilih arak, saya akan musnahlah, akan rosaklah umat kamu wahai Muhammad. Tuan-tuan, zaman dulu dah ada dah Jibril beri peringatan dah tuan-tuan. Tuan-tuan, sampai tahun tu bila kata lagu tu sampailah dalam peristiwa Isra juga Mi'raj, Allah nak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tuan-tuan bertemu dengan Allah, terima perintah dan juga sebagainya ni tuan-tuan. Mungkin kita semua boleh ke kandang saya lagi ni tuan-tuan. Nah, tuan-tuan, yang boleh kita ambil dekat sini bahawasanya hikmah Allah nak datangkan pada kita adalah yang paling besar, linuriyahu min ayatina. Orang lain tak boleh buat perkara Isra Mi'raj ni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup ayat 1 surah Al-Isra, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini dia Maha melihat, dia Maha mendengar, kata Allah Subhanahu wa taala. Nak habaq bahawasanya kat kita pada hari ini, buat pilah segala apa benda sekalipun, Allah Maha mengetahui ni tuan-tuan. Allah Maha mengetahui. Dalam kitab tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahab Zuhaili, dia kata innahu was-sami'ul basir. Sami', Allah dengar lagu mana ni, apa yang puak-puak kafir yang duk dusta kat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dengar depa. Al-Basir, Allah perhati mereka apa yang Nabi Muhammad buat dan apa yang puak-puak kafir buat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap tu, di sini kita boleh iktibarnya tuan-tuan, apabila dalam kehidupan kita seharian-harian ini kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tu buat bila segala benda apa sekalipun tuan-tuan tetap dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi lah tuan-tuan dalam daerah Sik, dulu saya timbalan pegawai agama daerah Sik tuan-tuan, tak ada lagi dalam daerah Sik tuan-tuan satu tempat yang mana Allah tak nampak, tak ada tuan-tuan ni. Tak ada. Semua dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nak buh tinta gelap tak ada masalah, buhlah tinta gelap tuan-tuan. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, nah, itu yang dikatakan innahu huwas samiul basir tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang ditebarkan Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan memberikan pengajaran yang baik kepada kita. Mudah-mudahan apa segala yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Jibril alaihi salam diturunkan kepada Nabi, kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita akan berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik kita yang putus saya kawan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
Kita telah mendengar kupasan daripada Syekh kita mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya kepada baginda Rasulullah SAW sebagai penghayatan kepada kita pada hari ini. Sebenarnya Rasulullah kalau Allah nak buka hijab, dia boleh nampak semua dah. Tak ada masalah pun sebab dia kekasih Allah. Tetapi apa yang ingin dibawakan dalam konsep tersebut ialah apa yang diceritakan, yang dilihatkan kepada baginda Rasulullah ialah peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada umat baginda Rasulullah. Bermula daripada naik daripada langit, daripada Masjidil Aqsa tu sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dalam syurga dan sebagainya. Nak menunjukkan kepada kita betapa mulianya baginda Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping untuk memberikan hadiah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu peristiwa Isra dan juga Mi'raj yang dikatakan oleh hadinda saya tadi berlaku sebelum iaitu baginda Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Sebelum baginda Rasulullah berhijrah ke kota Madinah telah berlakulah peristiwa yang menyedihkan kepada baginda Rasulullah, yaitu kewafatan Sayyidah Khadijah, dan juga yang kedua ialah wafatnya bapa saudara baginda Rasulullah yaitu Abu Talib. Dua ni ialah pendukung kuat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa memelihara dan juga melindungi baginda Rasulullah sampailah mereka wafat. Betapa kita pada hari ini alangkah bertuah seandainya mempunyai seorang isteri yang sentiasa mengorbankan dirinya, menduangkan dirinya, merasakan dirinya itu tidak lain dan tidak bukan sebagai teman dan juga kekasih kepada suaminya, sanggup mengorbankan segala-galanya semata-mata untuk suami dia sendiri. Itulah pengorbanan Sayyidah Khadijah, termasuklah saudara, yaitu sanak saudara yang lain, yaitu bapa saudara baginda Rasulullah yaitu Abu Talib. Salah satu peristiwa ataupun kita katakan yang memberikan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut ialah kewafatan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah apabila wafat, Rasulullah merasa sedih kerana Rasulullah mengatakan tak ada lagi lah orang yang mampu nak jaga Rasulullah. Nah, waktu aku susah dialah yang menyenangkan aku, waktu aku sakit dialah yang jaga segala-galanya termasuk harta benda dia. Sehingga kan Sayyidah Khadijah mengatakan kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya kamu memerlukan duit untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seandainya aku wafat, aku meninggal nanti, jika hilanglah segala isi-isiku yang tinggal hanya tulang, seandainya tulang itu mampu engkau kutip dan juga engkau jualkanlah segala tulang belulang aku, dan engkau gunakan semata-mata untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan pengorbanan seorang isteri terhadap seorang suaminya. Hari ini Allahu Akbar. Kalau dapat seorang isteri yang memahami dan juga menyanjungi dan juga menghormati, bahkan mendukung suaminya, adalah salah satu nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj tersebut. Dan peristiwa yang kedua, sebab yang kedua dikatakan juga disebabkan pertelingkahan di antara langit dan juga bumi. Yang tu saya pun tak mahu nak cerita panjang. Langit duk rasa bangga dengan keindahan dan juga kelebihan dia, sampailah satu ketika bumi pun jawab dan sebagainya, sehingga langit ini mengatakan aku ada macam-macam di dalam perutku, sehingga bumi pun mengatakan kepada langit, sesungguhnya aku ada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad. Maka langit minta daripada Allah Taala, wahai Tuhan, jalankanlah kekasihmu Muhammad agar aku dapat mengambil keberkatannya juga.
Dan yang ketiga antara sebabnya ialah Allah nak kurniakan kepada baginda Rasulullah iaitu sembahyang 5 waktu. Sembahyang, kalau kita tengok balik peristiwa yang sangat besar ini yang berlaku kepada baginda Rasulullah sehinggalah kepada kita, yang mana Allah rakamkan dalam surah Isra tersebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sedangkan tuan Syekh kita tadi, adina saya cerita tadi 3 tempat. Daripada Taubah sampailah ke Baitul Husainah, sampailah Baitul Laham, baru sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi 3 tempat itu Allah tak ceritakan dalam Quran. Yang Allah ceritakan apa? Iaitu daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, nak menunjukkan betapa besarnya peranan masjid di dalam penyatuan ummah. Ni masjid ni, tak ada tempat yang lebih mulia berbanding masjid. Bahkan Rasulullah sendiri pun ketika mana bergerak daripada kota Mekah menuju ke Madinah, maka Rasulullah buat apa? Yang pertama ialah masjid, iaitu masjid apa? Masjid At-Taqwa atau Masjid Quba. Lihatlah betapa besarnya peranan masjid yang Allah rakamkan, tunjukkan kepada kita dalam surah Isra. Kemudian Allah ceritakan juga lagi kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah, iaitu bila Allah berikan kepada baginda Rasulullah ialah sembahyang. Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah hadiah anugerah daripada Allah Ta'ala secara direct, iaitu sembahyang. Sembahyang adalah penghubung di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara direct tanpa ada perantara. Kenapa sembahyang? Karena kalau kita tengok baginda Rasulullah diuji dengan kewafatan Sayyidah Khadijah dan juga Abu Talib. Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih, maka Allah ingin hiburkan. Bermakna seandainya kita ada sebarang masalah, tidak lain dan tidak bukan ialah kita bermunajat pada Allah Ta'ala, terutamanya dengan sembahyang. Sebab itulah dikurniakan sembahyang daripada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan sebarang masalah kita. Kita hari ini kalau sakit kan sebagainya, susah sebagainya, tak minta pada Allah Ta'ala, duk pergi ada masalah sikit, duk pergi cari, cari Tok Bomo lah, duk pergi cari Tok Guru lah, macam-macam. Sedangkan dia sendiri tak sujud pada Allah Ta'ala, minta daripada Allah Ta'ala untuk selesaikan masalah dia, tapi dia lebih cari benda lain nak selesai masalah. Berapa ramai hari ini masyarakat kita hari ini duk pergi cari masalah lain. Dah Allah uji kepada dia dengan masalah, maka dia bukan terus pada Allah Ta'ala, bahkan dia cari pula benda lain. Ada yang kena ayat ketum, ada yang pergi cari dadah, ada yang pergi cari pedagi, pinjam daripada orang lain sebagainya. Kemudian ada yang tinggal terus sembahyang, ada yang tak puasa dan sebagainya. Sedangkan kalau tengok dalam peristiwa Isra tersebut, baginda Rasulullah SAW apabila dia ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah anugerahkan kepadanya sembahyang dinamakan as-silah, iaitu hubungan. Ulama sebutkan as-salah wa as-silah, iaitu sembahyang itu adalah penghubung. Jadi kita lah minta daripada Allah Ta'ala ni penghubung kita menggunakan sembahyang. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, seandainya hari ini kita ada sebarang masalah, minta daripada Allah Ta'ala, terutamanya dengan sembahyang. Sembahyang itulah sebab apa? Sebab bila kita minta daripada Allah Ta'ala, terutamanya sembahyang, tiada satu pun amalan yang Allah terima melainkan sembahyang yang pertama akan Allah siasat. Yang lain Allah tak tengok lagi. Hamba terang mana? Terang aku tak tengok. Aku nak tengok sembahyang dulu. Sebab itulah betapa pentingnya hari ini kalau kita boleh jaga sembahyang dengan sempurna, apatah lagi kalau boleh khusyuk lah. Kalau khusyuk ni Allahu Akbar, satu rahmat, nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh jaga sembahyang, insya-Allah Allah akan pelihara kita semua. Bahkan kalau seandainya diuji sekalipun, kita tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah SWT sekalian, para alim ulama mengirakan di antara peristiwa Isra dan juga Mi'raj tersebut kepada baginda Rasulullah ada 22 kisah, sehingga 22 kisah. Daripada hadis ni campur lebih kurang 22 kisah.
yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah. Antaranya ialah Rasulullah melihat suatu kaum ataupun satu pok yang tanam, kemudian habis saja tanam, bubuh saja benih, kemudian benih itu tumbuh sehingga mengeluarkan hasilnya. Ada kata padi, ada kata pokok-pokok yang lain. Dikutip buah tersebut, buah tu keluar lagi. Maknanya tak berputus-putus. Kalau padi sebut, ambil saja, kerat saja ambil padi, batang masih ada, maka dia akan keluar pula benih-benih yang lain ataupun biji-bijian yang lain, padi-padi yang lain. Allahu Akbar. Maka Rasulullah dikatakan itulah yang Allah berikan kepada siapa? Iaitu kepada orang yang sentiasa bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya kita pada malam ni, iaitu malam Isra dan juga Mi'raj. Esok lusa hari Jumaat. Hari Jumaat diisyaratkan oleh para alim ulama untuk berdoa dan juga mengamalkan, iaitu sewaktu mimbar atau khatib berada di atas mimbar, iaitu di antara dua khutbah. Jadi Tok Bilal hari Jumaat ni dia kena baca salawat panjang sikit lah, supaya bagi anak makmum ni baca doa. Doa dia apa dia? Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Sesiapa yang menyebut Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali sewaktu khatib berada di atas mimbar, iaitu di antara dua mimbar berada di atas kerusi tersebut, maka Allah jamin rezekinya setahun yang akan datang, bahkan ditambahkan lagi rezekinya seandainya berkurang pada tahun ini. Tu di ulama sebut. Jadi antara amalan pada hari Jumaat, terutamanya kepada ayah-ayah dan juga abah-abah saudara-adik yang dirahmati Allah, sebutlah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Kalau ibu-ibu pula, dengarlah khutbah. Dengar khutbah pada hari tersebut, waktu berhenti saja, khatib berhenti, dia duduk antara dua khutbah, tak apa, baca lah, tak ada masalah. 35 kali. Itu cara dia. Baca sebanyak 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi buatlah sebanyak 35 kali, insya-Allah dijamin rezekinya untuk setahun yang akan datang, bahkan ditambahkan rezekinya seandainya ditakdirkan kurang. Itu dia. Allah Akbar. Itu antara amalan di dalam bulan Rajab. Di antara malam-malam yang paling istimewa ialah malam 27 Rajab ni. Malam yang lain dia, iaitu malam Nuh, iaitu malam bulan Syawal. Sehingga kan dikatakan oleh baginda Rasulullah, diriwayatkan bahawa sesungguhnya sesiapa yang berpuasa pada bulan Syawal nanti sebanyak 6 hari, tak ada puasa lagi, habaklah cerita buat Syawal lah. Saja takut saya terlupa, mana nak tahu kukuk tak dan nak main lah dalam kahwin ni. Kukuk duk sibuk-sibuk dulu lepas raya baru nak boleh main, tapi habak saya siap. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Syawal 6 hari, maka dia akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syawal nanti ni. Sesiapa yang berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah akan kurniakan sebanyak mana ciptaannya Allah Subhanahu wa taala di atas, di alam, di seluruh makhluk ini. Karena dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi ini dalam masa 6 hari. Dalam 6 hari itu bulan bila? Dalam bulan Syawal. Allah ciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari tersebut ialah di dalam bulan Syawal. Sebab itulah dikatakan bahawa sesiapa yang berpuasa sebanyak 6 hari dalam bulan Syawal akan diberikan ganjaran pahala sebanyak mana yang Allah cipta. Semua segala ciptaan ni Allah cipta, sebanyak mana yang Allah cipta langit dan bumi dan segala-galanya, sebanyak itulah Allah kurniakan ganjaran pahala bagi orang yang puasa dalam bulan Syawal 6 hari nanti. Allah Akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, bayangkan betapa
kayanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan amalan daripada kita semua. Allah tak perlu pun segala amalan, bahkan hanya untuk memberikan kelebihan dan juga keistimewaan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Selain daripada itu juga diceritakan kepada kita bagaimana peristiwa segolongan manusia yang telah dihidangkan daging yang elok dengan daging yang busuk, tetapi dia memilih daging yang busuk, maka itulah golongan orang yang telah melakukan zina sedangkan dia mempunyai isteri dia sendiri. Isteri dah ada tapi dia pergi cari perempuan-perempuan lain. Hari ini banyak kes zina, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat yang dirahmati Allah. Banyak sangat kes zina hari ini. Allahu Akbar. Walaupun dah ada isteri pun dia tak rasa apa dengan isteri. Dia kata tak ada feeling langsung nak ada feeling. Macam mana bini kerja daripada makik pagi, daripada pukul 5 pagi seorang isteri makik sediakan sarapan ataupun kemas rumah untuk ni kemas anak-anak nak pergi sekolah, kemudian habis pergi sekolah dia pula pergi kerja, kemudian balik daripada waktu tengah hari pergi ambil anak pergi sekolah dan sebagainya, lepas tu pergi kerja balik, lepas tu balik kerja dan balik waktu kerja duk kemas lagi rumah pula sampai pukul 11 malam. Laki kata apa? Ustaz, saya ni kahwin macam dengan robot bini saya. Awak pasal apa? Boleh saya sentuh dia, saya buat kat dia tak sedap apa? Allahu Akbar. Saya kata padang hang lah, kalau hang tolong bini hang boleh gagah lah juga dia tak penat. Ni hang duk fikir tengok hang ada bini hang duk ada di rumah haram tak tolong. Kalau hang tolong bini hang boleh lah dia pun tidur kali dengan hang. Ni nak tidur pun tak ada, pukul 12 baru boleh tidur. Lepas tu kawan penat nak mampu, hang gerak pun dia tak jaga, hang guling-guling dia pun tak jaga lah. Kawan penat tu mangkit daripada 5 pagi sampai ke 12 aku. Allahu Akbar. Jadi dia kata apa? Sebab tu saya cari perempuan lain. Pasal apa? Sebab saya tak puas dengan bini saya. Allahu Akbar. Ni yang Rasulullah sebut ni. Yang Rasulullah sebut iaitu segolongan yang diberikan pilihan daging yang elok dengan daging yang busuk. Dia pilih daging busuk. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi yang diceritakan Rasulullah lihat lagi, tengok lagi apa dia? Golongan apa? Golongan yang kuku mereka ni punyalah panjang, mencakar-cakar wajah mereka, dada-dada sebagainya. Itulah golongan orang yang suka mengumpat. Ni bila kita umpat ni seolah-olah kita cakap semua, buang kulit-kulit daging kita ni sampai tinggal tulang. Tu pun Allah jadi balik. Maknanya orang yang suka mengumpat orang lain. Allah Akbar. Tu tak kira yang makan benda yang haram lagi. Suka makan benda-benda yang haram. Allah Akbar. Hari ni berapa ramai yang makan harta haram. Sebab apa? Sebab pusaka tak selesai. Jaga. Pusaka tak selesai, rupa-rupanya makan harta haram. Pasal apa? Bila siasat, hakim buat keputusan, yang ada hakim mahkamah buat keputusan, rupa-rupanya kamu dapat bahagian besar ni, tapi kamu buat rumah kena tanah orang lain. Kamu tanam buat pokok ni kena tanam bahagian kawan lain. Tengok-tengok bila masuk buat pusaka, saya ni sebenarnya tak ada apa langsung. Pasal apa? Orang lain pakai ambil potong, saya tak ada langsung. Lama ni saya duk buat benda dan sebagainya, saya ingatkan hak saya. Tu dia. Allah Akbar. Jagalah. Kena hati-hati makan harta yang haram. Kemudian ada lagi golongan yang tak bayar zakat. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Dikatakan bahawa itulah yang dilihat sebut semuanya perbuatan umat Rasulullah SAW. Ni kita semua perbuatan kita ni umat Rasulullah SAW yang semua ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tu, semua perbuatan umat baginda Rasulullah SAW. Allah Akbar. Cuba kita bayangkan, kita rasa bertuah sebab apa? Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, tunjukkan segala perbuatan dan balasan yang akan kita terima, yang kita dapat sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah, lebih-lebih lagi kepada kita semua.
Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik antara Allah. Jadi saya nak mohon daripada adinda saya buat rumusan lah, kesimpulan. Nak makan, nak buat betul lama-lama boleh, tak ada masalah apa, tapi tinggal kami doa lah. Pakat tak larat lengoh mana lutut ni pun. Bukan tak tahu lah, ayah-ayah lah, takat 1 jam cukup lah kan, boleh kan buat lama-lama, cukup-cukup lah. Lepas ni kita buat lain pula, insyaAllah untuk boleh pula bawa main cerita lain kan. Walaupun banyak peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, tetapi adakah kita mengambil peringatan daripada peristiwa-peristiwa tersebut? Sebab itulah pada malam ini kita tetap berkongsi untuk menghayati dan juga mengambil manfaat daripada apa yang telah dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Jadi saya berikan masa kepada adinda saya, Tuan Syekh Fawaz. Saya beri masa kat dia 5 minit ya. Sebab lagi dia cakap 10 minit, nanya saya. Pasal apa tu? Orang duk tunggu makan siap dah. Daripada abang kata makanan dah dah, orang pakai ada lapar belakang. Tuan Syekh tak apa, ada makan dah tadi. Makan ni? Tak lagi lapar. Jadi insya-Allah saya mohon kupasan dan kesimpulan daripada adinda saya Tuan Syekh Fawaz mengenai peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Falyatafaddal mashkura. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pertemukan kita lagi tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang kita rumuskan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak lain dan bukan adalah yang pertamanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya yang lain, yang mana di sini kita difahami bahwasanya macam yang kekanda beritahu kepada kita tadi ini, apa-apa jua yang kita lakukan kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlulah cari orang yang lain dan juga sebagainya, itu semua adalah perantara ikhtiar kita. Sebab yang paling utama dan juga penyebabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita carilah dia. Carilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks kita menjaga solat kita. Apabila solat kita jaga, akan terbitlah perasaan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu berkata tentang takwa, at-taqwa al-khawfu minal jalil, kata Sayyidina Ali, takwa itu adalah takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut dalam konteks semacam mana yang Tuan Syekh Usamah kata tadi, macam-macam yang dilihatkan pada Nabi tuan-tuan. Bukan untuk Nabi sebenarnya, untuk kita pada hari ini. Yang mana orang tak bayar zakat macam ni cara dia, orang yang tak sembahyang macam ni cara dia, orang yang buat naya anak-anak yatim macam ni. Semua Allah tunjukkan pada Nabi, bukan untuk dia, untuk kita pada hari ini. Taqwa adalah al-khawfu minal jalil, kata Sayyidina Ali, dan dikatakan bahwasanya wal amal bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama tak yang bukan adalah Al-Quran. Peristiwa Isra dengan Mi'raj, apa yang diturunkan kepada Nabi? Iaitu sembahyang. Yang mana kata Tuan Syekh Usamah tadi adalah sembahyang adalah silah di antara penghubung antara Allah dan juga kita ni tuan-tuan. Kita mula agak takbir ni tuan-tuan ni bermakna kita telah pun menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama tuan-tuan dalam kitab hadis-hadis, contohnya Arba'in Nawawi, Syarah dan juga sebagainya, dia kata sebelum kita angkat takbir ni tuan-tuan, nak menghadirkan rasa khusyuk kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sembahyang adalah dengan cara kita melafazkan niat kita terlebih dahulu. Ulama sepakat bahawasanya tempat niat dalam hati tuan-tuan, tetapi ulama juga menyarankan kepada kita untuk kita melafazkan niat kita tersebut untuk menghadirkan, mengistihdharkan rasa khusyuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sembahyang. Yang ketiga dia kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dalam bab taqwa ini adalah wal isti'dad li yaumir rahil, persediaan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah arti takwa ni tuan-tuan.
Yang kedua, yang kita ambil kesimpulan dekat sini bahawasanya peristiwa yang paling agung adalah sembahyang. Allah naik bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul juga persoalan, Allah rupa lagu mana? Sahabat tanya dekat Nabi, wahai Muhammad, dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khabarkan kepada kami bagaimanakah rupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam kitab pada Sirah An-Nabawiyah ada sebut bahawasanya elok Nabi nak abang Allah ni sekian rupa, Nabi jatuh pingsan. Elok Nabi nak abang Allah ni macam ni. Berasa berat mulut Nabi nak berkata-kata. Lah kali Nabi kata apa tuan-tuan? Dalam kitab Sirah ni dia kata, waktu peristiwa Isra dengan Mi'raj aku bertemu dengan Allah, aku naik berjumpa dengan Allah, aku hanya nampak satu cahaya putih. Yang mana cahaya putih tersebut tak ada langsung cahaya tersebut di atas muka bumi ini. Itu kata Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Dapat peristiwa, dalam peristiwa tersebut dapat perintah Allah turunkan pada Nabi sembahyang 50 waktu, tuan-tuan. Turun langit yang ke-6 jumpa Nabi Musa AS. Musa tanya dekat Nabi, wahai Muhammad, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu? Maka Nabi Muhammad SAW, Allah telah perintahkan kepada aku dan juga kepada umat aku ini 50 kali sembahyang, khamsina salah, kata Muhammad. Maka kata Nabi Musa AS, wahai Muhammad, naiklah berjumpa dengan Allah. Sesungguhnya 50 waktu ni cukup berat untuk umat kamu laksanakan. Naik boleh berjumpa dengan Allah, naik kurang 5, naik kurang 5. Lah kali tinggal 5. Tuan-tuan, berapa kali naik tu tuan-tuan? Daripada 50 tinggal 5. Berapa kali naik tuan-tuan? Sampai 5 waktu. Musa kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tinggal berapa dah? 5. Wahai Muhammad, naik balik berjumpa dengan Allah. 5 waktu ni berat dekat umat hang, wahai Muhammad. Tuan-tuan, 5 waktu. Nabi Musa kata berat kat umat kamu, wahai Muhammad. Nabi kata, aku tak boleh dah, aku malu dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, jagalah sembahyang kita bagi elok. Sebab sembahyang adalah as-salatu imaduddin. Siapa yang duduk dalam rumah Allah ni confirm dia sembahyang. Yang jadi masalah di luar sana tuan-tuan, ramai sungguh yang tak sembahyang, tuan-tuan. Waktu zaman kerajaan tutup masjid, pasal apa tutup masjid? Kami nak sembahyang macam mana? Mai buka masjid, haram tak mai? Haram juga. Keluar juga kalimah tu, tuan-tuan. Nah, tapi taklah apa mampu macam tu sama, dia tak apa lama 8 tahun, tuan-tuan ni. Nah, ni tak mai sembahyang, tuan-tuan. Ramai di luar sana yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kerja jabat agama, saya kerja jabat agama, tuan saya kerja jabat agama lagi lama pada saya, tuan-tuan. Boleh tahu dah bila mai masuk dalam bilik ni ada masalah rumah tangga, boleh tahu dah hang ni mesti tak sembahyang. Kalau hang sembahyang confirm takkan berkelahi dalam rumah tangga ni, tuan-tuan. Jaga sembahyang kita. Nah, kalau kita jaga yang fardu, automatik yang sunat mai dekat kita, tuan-tuan. Tak payah ada berkelahi lah. Kita kena jaga sunat begitu. Dah, jaga yang fardu. Ni bulan Ramadan nak mai tak lama dah. Duk berkelahi 8 20. Buat 8 tak apa, buat 20 pun tak apa. Yang masalah tak buat langsung. Itu masalah dia, tuan-tuan ni. Hang buat 8 ni Wahabi ni. Mana Wahabi? Sama ya. Hang buat 20 mai ikut mana? Ikut pun tak tahu. Lagi haram tak sembahyang dua-dua. Tuan-tuan, tak larat buat 8, buat 20 payah tambah. Tak larat buat 20, buat 23. Witir sekali, tuan-tuan. Ni jaga sembahyang kita. Jaga fardu, maka automatik sunat akan dekat dengan kita. Nabi kata as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin, kata Nabi. Sembahyang tu tiang agama. Siapa yang tak sembahyang ni dia meruntuhkan agamanya. Macam kita lah, tuan-tuan, duduk dalam masjid Aisyah ni, tuan-tuan. Kalau tak ada tiang-tiang ni, tuan-tuan, harap-harap pakai tak masuk lah kita, tuan-tuan. Cari pasal, tuan-tuan ni. Tengah-tengah ni masuk metro pula dah esok. Na'udzubillah lah, tuan-tuan. Ni sebab ada tiang-tiang lah yang mendukung bangunan-bangunan masjid Aisyah tersebut. Kita boleh beramal dengan sempurna. Macam tu lah juga dalam diri kita, tuan-tuan. Kalau tak ada tiang sembahyang ni, tuan-tuan, mainlah angin apa sekalipun, dia tolak lagu tu, rebah kita, tuan-tuan. Kapuh kita, tuan-tuan. Jaga sembahyang bagi elok. Yang mana ada anak-anak, yang mana ada tanggungan isteri tak boleh sebut satu. Itu bagi orang yang beristeri seorang. Kalau isteri ramai, kena sebut isteri.
Orang yang ada isteri-isteri dan juga ada anak-anak ni, tolong pastikan bahawasanya di bawah teman kita tersebut benar-benar lakukan ibadah kepada Allah, terutamanya adalah bab sembahyang. Punca kejayaan adalah sembahyang, tuan-tuan. Dalam azan untuk Bilal dah sebut tadi, azan maghrib, azan Mekah, tuan-tuan ni. Nah, lama-lama lentik jadilah tu, tuan-tuan. Dia mula dengan kalimah apa dia, tuan-tuan ni? Mula kalimah agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu mengucap juga sebagainya. Dia mai pula kalimah hayya. Dia pula apa? Hayya 'alas solah, betul tak? Mailah sembahyang. Ni muazzin kata kat kita tu, mailah sembahyang, mailah sembahyang. Dua kali diulang pada kita. Lepas tu mai pula kalimah hayya 'alal falah. Mailah dulu pada kejayaan. Sembahyang dulu, tuan-tuan, baru nak berjaya. Ni kita nak anak berjaya, sembahyang tak tepi, tak kena, tuan-tuan ni. Tak kena. Maka peringatan, tuan-tuan, bagi saya juga yang ada anak dan juga pada tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, tuan-tuan, jagalah sembahyang bagi dia elok. Sebab kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul 'abdi yaumil qiyamati as-salah, kata Nabi. Perkara pertama yang Allah akan hitung hisab kita pada hari kiamat nanti adalah bab sembahyang. Macam yang kanda Tuan Syekh Usamah kata tadi, sembahyang jaga gue elok, tuan-tuan. Seeloknya sembahyang kita sembahyang dengan berjemaah. Seeloknya lagi kita sembahyang di masjid. Tuan-tuan, setiap langkahan kita akan dikira sebagai pahala si Allah Subhanahu wa taala. Kita buat pula nak mai motif nak sembahyang, tuan-tuan, tapi kaitan dia tu rapat. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dia kata apa, tuan-tuan? Sembahyang ni macam dengan tiang seri dalam rumah tu, tuan-tuan. Kalau tak ada tiang seri dalam rumah tu, tak ada seri dalam rumah tu, tuan-tuan. Macam itulah juga, tuan-tuan. Sebab bila ada tiang seri, yang lain juga boleh tumpang, tuan-tuan. Bayangkan tengok kita main nak sembahyang dekat masjid, berapa banyak amalan ibadat yang kita buat. Kita ambil ayat sembahyang, gugur. Kita pakai baju elok, pahala. Lagi dia, kita calik minyak wangi, pahala. Kita start motor, pahala. Motor tak hidup, kita start lagi. Nak bagi juga mai ke masjid, start bagi hidup juga, tuan-tuan, pahala. Masuk dalam masjid, kita langkah dengan doa juga sebagainya, pahala. Elok masuk dalam masjid, kita tak terus duduk, kita sembahyang dulu sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, pahala. Tak ada nak azan, kita duduk zikir, Allah Akbar, subhanallah walhamdulillah, pahala. Tuan-tuan, kita dengar azan, kita jawab azan tersebut, pahala. Lepas tu kita makik pula buat solat qabliyah pula 2 rakaat, pahala. Berapa pahala dah, tuan-tuan? Motif dia nak main sembahyang jemaah tu, tuan-tuan, yang fardu. Bila kita jaga yang fardu, sunat akan tempel main dekat kita ni, tuan-tuan. Jadi saya jagalah bagi elok. Nah, mudah-mudahan kita semua akan dapat keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dan juga puan-puan pada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya rasa cukup aku sebab sekarang kat sini 5 minit, belajar di 10 minit, tuan-tuan. Nah, minta maaf banyak-banyak, saudara silap saya minta maaf banyak-banyak. Itu adalah kelemahan diri saya yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda, saya Tuan Syekh Fawaz. Di mana kesimpulannya ialah Allah Subhanahu wa taala lah tempat yang kita tuju, tempat kita bergantung. Jadi mudah-mudahan apa saja yang kita inginkan, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kehendak dan juga kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dikurniakan nikmat, kita bersyukur. Seandainya kita diuji dengan musibah, kita bersabar. Itulah antara seseorang mukmin yang sejati di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi seperti mana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah tersebut. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abah-abah, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, maka sampai di sini saja forum Isra Mi'raj kita pada malam ini. Saya mohon maafan di atas segala salah silap, tergesa basa, tergesa. Allah, semua itu adalah daripada diri saya sendiri. Lebih-lebih lagi saya minta maaf banyak-banyaklah kepada semua ayah-ayah. Lama ni duduk 8 tahun duduk langgawi ni. Allahu Akbar. Suatu kita panggil apa? Suatu tempoh yang agak panjang sebenarnya. Walaupun rasa sah, tetapi pada hakikatnya berdasarkan masa adalah satu tempoh yang agak panjang karena umur kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya doakan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah sentiasa di bawah naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan juga Allah kurniakan kepada kita semua kesihatan dan juga kekuatan agar dapat sama-sama kita memakmurkan lagi rumah Allah SWT yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan suatu hari nanti di alam kubur kita, bahkan lebih-lebih lagi di akhirat nanti dengan nikmat surga yang tidak terhingga. Jadi alhamdulillah sampai di sini saja, dan yang terakhir saya mohon minta halal lah, minta halal makan minum. Dan lebih-lebih lagi daripada ayah anda Tuan Imam lupa aku nuri, ayah anda guna duit masjid belakang, tak pun ada orang yang sumbang macam-macam. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang memberikan sokongan kepada saya selama ni. Tak tahulah Tuan Syekh bawah nak duduk berapa lama ni, tak tahulah. Tapi kalau kira saya tu berdasarkan pegawai saya paling lama lah. Daripada pegawai Akad Timbalan saya paling lama. Lawan dengan Syekh Halak. Syekh Halak 7 tahun. Syekh Halak dia kata aku duduk lama, tapi dia kata hang betul aku dalam 8 tahun. Duduklah kami 8 tahun. Tak apa, alhamdulillah. Inilah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi alhamdulillah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.